Kaedah ke-52, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ini kaedah yang sangat masyhur. Kaedah yang sangat masyhur, selalu orang guna, orang sebut. Tetapi sebenarnya ada perincian di situ. Bukan semuanya begitu. Bukan semuanya begitu. Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ada juga yang menyebutkan al-ibratu li'umumi al-lafz la li khususis sabab. Boleh, kedua-duanya boleh. Dengan ba pun boleh, dengan lam pun boleh. Maksudnya yang dikira ialah umum lafaz. Lafaz apa? Lafaz ayat. Kita duk cerita, dia cerita tentang Quran lah ni. Sebab qawaid tafsir, qawaid tafsir Quran lah. Bukan sebab turunnya yang khusus. Yang diambil kira ialah umum lafaz. Lafaz tu umum ke tidak? Bukan ambil kira sebab turun. Ayat tu turun berkenaan dengan benda tu. Jadi khusus dengan benda tu sajalah. Tak termasuk dari yang lain. Di situ ada perincian sebenarnya. Bukan semuanya boleh masuk juga. Bukan semua. Baik, kita tengok. Keterangan hukum umum dan khusus yang terdapat di dalam sesuatu ayat mengambil kira sebab turunnya terbahagi kepada 4 bahagian. 1. Khas bilism. Khas dengan sebab disebut nama secara khusus. Ni umum khusus ni yang kena faham. Ini dalam usul fiqh pun ada, usul tafsir pun ada, usul mana-mana pun dia ada ni. Terutamanya usul tafsir dengan usul fiqh lah, dia ada. Umum, lafaz umum. Macam mana lafaz umum? Lafaz khusus, macam mana lafaz khusus? Jadi kalau berkait dengan mengambil kira sebab turun dia, umum khusus ni dia terbagi kepada 4 bahagian. 1. Khusus dengan sebab disebut nama dia. Yang kedua, am marbut biqarinatit takhsis. Ini umum yang terikat dengan petunjuk takhsis. Yang ketiga, am marbut biqarinatit ta'mim. Umum yang terikat dengan petunjuk umum. 4. Mujarrad anil qarinah. Jadi kosong daripada dalil yang menunjukkan khususnya. Umum yang kosong daripada dalil yang menunjukkan khususnya. Ini payah belakang ni. Kena perhati baik-baik, perhati dengan cermat. Nak dapat ilmu ni bukan senang juga. Kena perhati dengan cermat. Bila kita dapat menguasai ini, senang, banyak perkara. Bila bertemu kita tahu ini daripada 4 ni yang mana, daripada 4. Biar kita dapat tentu bila bertemu. Dan ia tak dapat tidak ni, nak tahu benda ni dia ada kaitan dengan ilmu asbabun nuzul. Dia kena tahu tu. Kalau tahu umum khusus saja tak selesai juga. Dia kena tahu tentang asbabun nuzul. Sebab itulah kita dalam, bila kita belajar hadis-hadis tafsir, ada sebut sebab turun bagi ayat ni berdasarkan hadis. Itu berdasarkan hadis. Ada juga dalam Quran pun ada juga, tapi dia tidak banyak yang menyebutkan ini sebab turun dia. Dia dalam hadis. Mana kita kena tahu hadis juga. Yang dimaksudkan dengan khas bilism itu ialah ayat-ayat yang ada tersebut di dalamnya nama seseorang secara khusus. Kandungan ayat itu adalah berkaitan dengannya secara khusus. Para ulama bersepakat tentang ayat-ayat seperti itu adalah khusus dengan orang-orang berkenaan sahaja. Ia tidak merangkumi orang-orang lain. Sebagai contohnya, lihat saja firman Allah di dalam surah Al-Masad berikut. Sebab turun bagi ayat-ayat di dalam surah ini sangat masyhur. Ketika Rasulullah SAW telah berada di atas bukit Safa, menyeru sekalian orang-orang Quraisy supaya memeluk agama Islam. Dia panggil semua berkumpul di bawah bukit. Dia duduk di atas. Lalu dia pun ceritalah, panjang cerita. Antaranya yang dia sebut, kalau saya kata sebelah sana, sebab saya duduk di atas, saya nampak sebelah sana. Orang lain nak sampai ke puncak tu bukan main. Makan masa tu tak nampak sebelah sana bukit. Orang yang duduk di puncak tu nampaklah sebelah sana. Kalau saya kata
Ni pihak musuh sedang menuju ke arah kita sekarang. Kamu percaya ke tidak? Percaya. Kenapa tak percaya? Kamu tak pernah berdusta. Kamu adalah seorang yang benar di kalangan kita. Percaya. Kalau kamu percaya begini, kalau aku cerita Tuhan ni satu dan ni itu dia budak gila dah kata dia. Keluar ada buah dia. Dia kata gitulah. Abu Lahab pun kata. Dia kata, "Tabballaka alihada jama'tana." Cis, kata dia. Cis, untuk inikah kamu kumpulkan kami? Nak cerita benda tu. Habis kita tinggal kejar, berkejaran mari ke sini. Ingat kau nak cerita apa, nak cerita benda tu. Marah dia pula. Maka turunlah ayat-ayat di dalam surah ini. Di dalamnya tersebut janji buruk dan ancaman untuk Abu Lahab secara khusus bersama-sama isterinya. Inilah orang panggil khas bilis. Contohnya Abu Lahab itu bukan nama dia sebenar. Tak apalah, dalam bahasa Arab dia panggil nama juga. Nama dia ada 3. Alam, laqab, kunyah. Jadi ini masyhur dah. Abu Lahab itu laqab dia, nama dia lah, panggil nama juga. Bermakna yang macam ni yang Allah SWT sebut ni khusus dengan dia. Khusus dengan dia. Katakanlah ada orang lain, orang Islam nama Abu Lahab, apakah kita kata dia masuk dalam ayat ni juga? Tak boleh masuk. Ini Abu Lahab yang khusus, yang tertentu tu. Bukan Abu Lahab lain. Bukan Abu Lahab lain. Ini maksudnya khas bilis. Macam tadi kita baca tadi, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Kecuali kaum Yunus. Yunus kan ramai orang nama Yunus. Jadi Yunus tu Yunus mana? Yunus yang khusus, Nabi Yunus itu maksudnya. Bukan Yunus lain, tak masuk tu. Yunus itu saja yang dimaksudkan. Jangan kita cuba perluaskan makna dia. Silap kalau macam tu. Kita tak boleh kata yang kita pakai kaedah ini, yang dikira ialah umum lafaz itu, bukan sebab turun. Betul lah sebab turun dia Nabi Yunus, tapi orang lain pun macam tu juga. Apa maknanya macam tu? Tak ada kaitan dengan cerita tu orang lain. Dengan sebab itu tak boleh, salah lah macam tu. Kaedah ni bukan diguna untuk ni, bukan diguna untuk yang khusus ni, untuk yang umum. Al-ibratu li'umum, umum bil lafz. Lafaz itu pun dah bukan umum dah. Macam mana kita nak guna untuk kaedah ni? Lafaz itu mesti kena umum dulu, baru boleh guna kaedah ni. Kalau lafaz tu daripada awal lagi khusus, macam mana nak guna kaedah ni? Itu benda yang kena faham. Maknanya kaedah ni satu, tak boleh pakai, tolaklah ke tepi. Satu. Yang dimaksudkan dengan marbut biqarinatit takhsis ialah ayat-ayat yang tidak menyebut nama seseorang atau sesuatu golongan manusia atau sesuatu benda secara khusus, tetapi sifatnya disebut dengan terang, dan kandungan ayat pula dikaitkan dengannya sahaja. Beberapa petunjuk atau dalil yang lain ada menunjukkan ia sememangnya berkaitan dengan orang, golongan atau benda tertentu. Dalam keadaan ini juga para ulama bersepakat tentang apa yang terkandung di dalam ayat itu hanya khusus dengannya sahaja. Ia tidak melarat kepada orang-orang lain, meskipun sifat-sifat seperti itu mungkin juga ada pada orang-orang lain. Contohnya dapat dilihat pada 2 ayat di dalam surah Al-Lail berikut. Para ulama sepakat mengatakan ayat-ayat di atas diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar yang membeli hamba-hamba sahaya lalu memerdekakannya. Walaupun namanya tidak disebut di dalam ayat-ayat itu, tetapi sifat-sifatnya ada disebutkan. Kerana itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis Ajma'al Mufassirun ala anna al-murada minhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ahli tafsir ijma' tentang orang yang dimaksudkan dengan ayat itu ialah Abu Bakar. Hadis-hadis sahih juga menyebutkan Al-Atqa. Ini sebab nuzul ni, sebab nuzul. Khusus sabab, khusus sabab. La li khususi sabab, la li khususi sabab, khusus sabab. Hadis-hadis sahih juga menyebutkan Al-Atqa,
orang yang paling bertakwa yang tersebut di dalam ayat itu ialah Abu Bakar. Maka kelebihan dan keutamaan yang tersebut di dalam ayat itu hanya khusus dengannya sahaja. Ia tidak dikongsi oleh orang-orang lain, meskipun mereka mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar sesudah itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga beristidlal dengan ayat itu bahawa selepas para nabi, Abu Bakarlah manusia yang paling utama dan paling mulia. Alasan beliau ialah firman Allah berikut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Lepas tu dalam ayat tu dia sebut wasayujannabuhal atqa. Orang yang paling bertakwa lah tu. Yang paling bertakwa dalam ayat tu siapa? Abu Bakar. Jadi bermakna orang yang paling bertakwa selain daripada nabi-nabi, Abu Bakar lah. Dia faham gitu. Selain itu kata beliau, li'annal ummah mujmi'ah ala annahu afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat ijma' tentang dialah manusia yang paling utama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ialah, walaupun dua ayat dari surah Al-Lail itu tidak menyebut dengan terang nama orang berkenaan, jumhur mufassirin tetap mengatakan ia khusus dengan Abu Bakar kerana dua dalil di bawah ini. Satu, perkataan al-atqa telah digunakan dalam bentuk isim ma'rifah. Alif lam di permulaannya adalah lil ahdi, yang memberi arti khusus dan tertentu dengan seseorang sahaja. Semestinya orang itu dimaklumi semua orang pada ketika itu. Sebab itu dia guna isim ma'rifah, kira-kira semua orang maklum, sebut gitu orang tahu. Yang kedua, hadis-hadis sahih yang menyatakan sebab turun ayat itu mengaitkannya dengan Abu Bakar yang sangat banyak mengorbankan harta bendanya demi agama. Jika ada orang lain membelanjakan hartanya di jalan Allah sebanyak Abu Bakar atau mungkin lebih banyak lagi daripadanya, tetap juga ia tidak akan melebihi Abu Bakar. Walaupun tentu juga ia akan mendapat pahala yang banyak. Dapat pahala yang banyak tu lain cerita, tapi nak melebihi Abu Bakar tak dapat. Sebab apa? Sebab Nabi dah kata dah, kalau kamu belanjakan sebesar bukit Uhud, tak akan sama dengan satu cupok yang dibelanjakan oleh sahabat lain pun tak boleh sama dah. Abu Bakar ni macam mana? Inilah ceritanya. Al-atqa tu dia ma'rifah. Bila ma'rifah dia memberi makna khusus dan kira-kira orang maklum dah siapa. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma' tadi. Yang dinukilkan oleh Fakhruddin Ar-Razi bahawa ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini berdasarkan ayat ini wasayujannabuhal atqa, tak akan masuk neraka. Jamin dah berdasarkan ayat ini. Sebab Allah SWT akan menjauhkan dia dari neraka. Ha tu maksudnya an-nar, neraka. Siapa? Al-atqan, ni sifat muwaddihah lah ni. Sifat muwaddihah, jumpa orang pula. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu ni, ini sifat kepada al-atqa. Al-atqa tu walaupun sifat juga, tetapi dia macam nama dah, maklum dah. Sebab itu dia boleh jadi mausuf. Sebab dia seperti mausuf dah tu, walaupun dia sifat. Sebab itu kita dalam nahwu belajar ada kadangnya sifat itu, sebelum ni kita dah belajar dah, mengambil kedudukan semacam mausuf. Bermakna di sini ayat ni pun tak boleh kita kata al-atqa, orang yang paling bertakwa tak akan masuk neraka. Orang lain-lain jamin ni tak boleh. Sebab apa kita tak boleh pakai umum al-atqa? Al-atqa dia khusus dengan Abu Bakar. Orang lain tak ada jaminan. Walaupun dia bagi harta dia banyak lah. Tapi kalau dia ada buat dosa, mungkin dia masuk neraka. Tak ada jaminan tak masuk neraka. Tapi Abu Bakar ni jaminan. Orang lain bagi harta banyak pun, untuk menyuci diri pun, kalau dia telah melakukan dosa yang telah disebut dalam Quran atau hadis, masuk neraka. Kalau Allah tidak ampunkan, masuk neraka. Memang kena masuk neraka. Tak ada jaminan. Kita tak boleh pakai umum ayat ni, asal siapa yang buat begini dia tak akan masuk neraka. Tak boleh.
Ni tak boleh pakai kaedah tu. Al-ibratu li'umumil lafz la li khususis sabab. Tak boleh pakai kaedah tu sini. Dua dah, tolak ke tepi, tak boleh pakai. Lepas tu yang mana yang boleh pakai kaedah tu? Nanti ada dua lagi. Dua bahagian daripadanya kita telah bincangkan sebelum ini. Dan kedua-dua bahagian itu tiada kaitan dan kena mengenanya dengan kaedah ini. Untuk itu kita tak boleh pakai. Sebab apa? Ia tidak memberi makna umum. Yang memberi makna umum tu baru boleh pakai. Kalau macam khusus, macam Abu Lahab dan sebagainya yang disebut nama tu, falamma qadha Zaidun minha watara, Zaid bin Hasan sebut nama, dia lah, tak ada Zaid lain. Tak boleh dah, tak boleh pakai khusus untuk orang lain, dengan dia saja. Umum untuk orang lain tak boleh. Itu dua. Sekarang ni yang ketiga, ya. Yang ketiga ini kita tengok sini. Yang dimaksudkan dengan am marbut biqarinati ta'mim ialah ayat-ayat yang turun sehubungan dengan peristiwa tertentu, tetapi lafaz yang digunakan untuknya adalah umum. Daripada lafaz ayat berkenaan sendiri atau dalil-dalil lain, tidak pula terdapat petunjuk yang mengkhususkannya dengan peristiwa berkenaan sahaja, malah ia boleh merangkumi peristiwa-peristiwa lain yang ada persamaan dengannya. Berhubung dengan ayat-ayat seperti ini, sekalian ahli ilmu bersepakat tentang ia memberi arti umum sesuai dengan lafaznya. Ia tidak terikat dengan peristiwa khusus yang merupakan sebab turunnya. Contohnya ialah beberapa ayat di permulaan surah Al-Mujadilah. Memang terdapat di dalam hadis-hadis sahih bahawa ia turun sehubungan dengan peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah binti Hakim. Suaminya telah berkata kepadanya, "Anti alayya ka zahri ummi." Engkau kepadaku seperti belakang ibuku. Ayat yang menyatakan hukum zihar di situ bagaimanapun tidak mengkhususkannya dengan Khawlah dan suaminya. Ia disebut secara umum merangkumi orang-orang lain juga yang berlaku kepada mereka keadaan seperti itu. Semua orang yang melakukan zihar terhadap isterinya dikehendaki, yang wajib memerdekakan seorang hamba sebelum menggauli isterinya. Jika tidak mampu, maka ia hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika itu pun tidak mampu dilaksanakan, maka ia hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin. Itulah kedudukannya. Jadi ada latar belakangnya. Sebab nuzul dia tu ada juga. Tapi kalau kita perhatikan, hukum yang tersebut dalam itu jelas sekali, tidak khusus dengan dia. Bahkan siapa saja yang terlibat begitu akan terikat dengan hukum yang tersebut di dalam ayat-ayat itu. Supaya lebih jelas, di bawah ini dikemukakan beberapa ayat di dalam surah Al-Mujadilah yang dimaksudkan. Al-Mujadilah ayat 1 hingga 4. Maknanya walaupun ada hadis yang menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan itu sahabat tadi, tapi kalau kita perhatikan, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha, ini jelas ada seorang perempuan, tak sebut nama dia sini, seorang perempuan allati itu perempuan, tujadilu. Mana orang perempuan pergi mengadu hal kepada Nabi, cerita tentang apa yang berlaku di antara dia dengan suami dia. Suami dia kata apa? Ini kan jelas ni, dia suami dia khusus. Dan dalam hadis disebutkan siapa orangnya. Tetapi kalau kita perhatikan, apabila menyebutkan hukum tu, Allah SWT guna dalam bentuk umum. Cuba kita tengok, alladzina yuzahiruna minkum. Alladzina itu jama', yuzahiruna jama' min nisa'ihim. Nisa' tu ramai perempuan, bukan seorang perempuan, bukan yang berlaku dalam peristiwa tu seorang saja. Ni nisa'. Menunjukkan ayat ini walaupun ada latar belakangnya, tapi hukum yang tersebut di dalamnya tidak khusus dengan orang itu sahaja. Inilah yang kita katakan umum marbut biqarinati ta'mim, am
yang terikat dengan qarinah petunjuk umum. Petunjuk umumnya tadilah alladzina, ni semua jamak ni, hum, allai, ni jamak muannas, untuk muannas. Maknanya bukan khusus dengan dia seorang saja. Wa innahum la yaquluna, ramainya, bukan suami dia seorang saja. Maknanya kalau orang lain kata macam ni pun beginilah hukumnya, bukan khusus dengan mereka berdua saja. Lepas tu walladzina yuzahiruna pula, jamak pula. Faman lam yajid, man ini isim mausul yang memberi makna umum. Siapa pun kalau macam ni benda begini. Jadi jelas sekali ini, walaupun khusus, ada sebut khusus peristiwa ni, turun ayat ni, tapi hukum yang tersebut dalamnya tidak khusus dengannya sahaja. Orang lain pun macam tu. Kalau berzihar, melakukan zihar, begitulah hukumnya, caranya, penyelesaiannya, kena bayar kafarah macam itulah. Yang ni macam ni lah orang panggil, termasuk di bawah kaedah yang kita belajar tu, al-ibratu li'umumil lafz la li khususis sabab. Yang diambil kira ialah lafaz yang umum ni dalam ni, bukan diambil kira sebab khusus yang menyebabkan ayat ni turun. Kita tahu daripada hadis ayat itu berkenaan dengan peristiwa Khawlah binti Hakim itu dengan suami dia, tetapi hukum yang tersebut sini khusus dengan dia, tidak. Hukum ni umum. Itulah kaedah tu di sini terpakai, bukan yang dua sebelum di situ tak boleh pakai, sini baru pakai. Lepas tu, dan yang dimaksudkan dengan mujarrad anil qarinah, kosong daripada dalil yang menunjukkan khususnya, ialah ayat-ayat yang diturunkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, tetapi lafaz yang digunakan adalah umum. Daripada ayat berkenaan sendiri atau dalil-dalil lain tidak terdapat petunjuk yang jelas mengkhususkannya dengan peristiwa khusus itu sahaja, atau ia merangkumi juga kes-kes lain seumpamanya. Berhubung dengan bahagian ini, para ahli ilmu ada berbeza pendapat sedikit. Sebahagian mereka berpendapat ayat seperti itu dikhususkan dengan peristiwa yang merupakan sebab turunnya, tetapi jumhur ulama dan fuqaha berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, ia tidak khusus dengannya sahaja, malah ia merangkumi semua kes seumpamanya, sesuai dengan lafaz umum yang digunakan di dalam ayat berkenaan. Kesimpulannya ialah kaedah ke-52, iaitu al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Yang dikira ialah umum lafaz, mana lafaz ayat itu umum lafaz, bukan sebab turunnya yang khusus, hanya terpakai untuk dua bahagian terakhir ini sahaja. Jangan nak pakai tak tentu pasal. Kaedah ni pun kena pakai kena tempat juga. Dah kita bagi dah kepada empat, dua yang pertama tu tak ada kena mengena dengan kaedah ini. Kaedah ini dipakai untuk dua yang terakhir yang kita baca tadi, iaitu am marbut biqarinatit ta'mim, umum yang terikat dengan petunjuk umum, dan mujarrad anil qarinah, yakni am mujarrad anil qarinah, am mujarrad anil qarinah, umum yang kosong daripada dalil yang menunjukkan khususnya. Mana umum yang kosong daripada petunjuk yang menunjukkan khususnya, ia tidak melibatkan dua bahagian yang pertama. Dua golongan ulama yang berbeza pendapat tentang bahagian yang keempat ini sebenarnya berbeza pada zahirnya sahaja. Pada hakikatnya mereka sama sahaja dalam penerimaan makna umumnya. Apa yang membezakan mereka hanyalah golongan pertama tidak memakai makna umum yang terdapat di dalam ayat berkenaan itu sendiri untuk memasukkan kes-kes lain ke dalamnya. Mereka menggunakan dalil-dalil yang lain untuknya, seperti hadis, ijma' atau qiyas. Sementara jumhur ulama pula memakai ayat berkenaan itu sendiri untuk memasukkan kes-kes lain juga, tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain. Ayat di bawah ini merupakan salah satu contohnya. Sebab turun ayat ini ialah Banu Mughirah ada berhutang dengan Banu Amar bin Umair. Setelah riba diharamkan, Banu Amar bin Umair hanya menuntut hutang asal atau pokok sahaja supaya dibayar oleh Banu Mughirah.
Banu Mughirah meminta supaya ditangguhkan pembayarannya, kerana pada ketika itu mereka dalam kesempitan. Banu Ammar berkeras, mereka tidak mahu menerima penangguhan hutang oleh Banu Mughirah. Maka turunlah ayat 280 surah Al-Baqarah itu. Mana dia ada latar belakang juga. Kalau kita cari dalam sebab nuzul, ada, itulah sebab nuzulnya. Tapi apakah ini khusus dengan mereka saja? Tidak, tidak khusus. Jumhur ulama kata tidak khusus tu ayat tu sendiri, memasukkan kes-kes lain yang melibatkan orang lain juga. Setengah-setengah ulama kata tak, pasal mujarrad anil qarinah ini, bahagian mujarrad anil qarinah ni, dia tak boleh kita melaratkan hukum kepada orang lain dengan ayat tu sendiri, tak boleh, sebab dia ada sebab nuzul dia. Kalau hukum tu nak beri kepada orang-orang lain, dia kena cari dalil lain, dalil berupa hadis ke, ijma' ke, atau qiyas ke, begitu. Nak pakai ayat tu sendiri sebagai dalilnya, bagi mereka tak boleh. Bermakna yang disepakati ialah yang nombor 3 tu saja boleh pakai kaedah ni. Nombor 4 ni pun sebenarnya gitu juga, boleh juga pakai yang keempat ni. Cuma yang perbezaan itu dari segi tadilah, dari segi pandangan tu. Dia kata bukan ayat tu sendiri melaratkan hukum tu, bawa hukum tu kepada orang lain, tidak. Tetapi berhubung dengan perkara ni, ada hadis begitu banyak Nabi SAW suruh bagi tangguhlah kepada orang yang berhutang yang tak dapat bayar tu, kerana dalam kesukaran. Para ulama bersepakat tentang hukum yang terdapat di dalam ayat ini umum. Ia tidak khusus dengan Banu Mughirah dan Banu Ammar sahaja. Pemiutang manapun, pemiutang ni yang bagi hutang lah, pemiutang mana pun dikehendaki dan dianjurkan agar memberi tempoh kepada penghutang, yakni yang berhutang lah, yang berada dalam kesukaran. Perbuatan menangguhkan pembayaran hutang kepada penghutang-penghutang yang berada dalam kesempitan adalah satu pekerti yang mulia. Jumhur ulama cuma berpendapat hukum umum itu diperolehi daripada ayat 208 itu juga, bukan daripada dalil-dalil yang lain. Tak payah tengok, tak perlu tengok dalil lain dah. Ayat itu sendiri cukup untuk kita melaratkan hukumnya kepada orang lain. Sementara golongan ulama yang mengkhususkan ayat itu dengan orang-orang yang terbabit di zaman Rasulullah SAW sahaja, mereka mengumumkan hukum yang terdapat di dalam ayat itu bukan dengan ayat itu sendiri, sebaliknya dengan dalil-dalil lain berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Sememangnya terdapat beberapa hadis yang menyatakan kelebihan pemiutang yang menangguhkan pembayaran hutang oleh penghutangnya yang susah. Memang ada hadis. Jadi dengan sebab hadis tu lah, bukan dengan sebab ayat tu sendiri. Boleh dikatakan kalau macam ni yang mujarrad anil qarinah ni, dia mesti ada dalil lain lah yang menyokongnya. Boleh dikatakan begitu. Jadi pada hakikatnya kalau ada khilaf pun pada zahir saja. Sebagai kesimpulan dapat kita katakan dua bahagian yang terakhir ini ya, kedua-duanya terlibat dengan kaedah yang kita pelajari itu. Adapun dua yang pertama itu tidak terlibat. Itu tidak terlibat.